السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Sambungan kita masih lagi pada bab yang ke-6, berinteraksi dengan asbab nuzul. Kita dah sentuh asbab nuzul yang pertama, iaitu turunnya ayat yang ke-6 berkenaan dengan satu orang musyrikin yang bernama An-Nadhr bin Harith, yang telah bertanggungjawab menjadi orang yang berusaha untuk menenggelamkan bacaan Al-Quran dengan mencari penyanyi, lalu dibuat bunyi bising untuk halang ataupun buat halangan, distraction terhadap bacaan Al-Quran yang disampaikan. Malam ni kita akan sambung muka surat yang ke-66, iaitu asbab nuzul yang kedua berkenaan dengan kisah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mana dia baru memeluk Islam, lalu dia menghadapi ujian, iaitu keislamannya itu ditentang sekeras-kerasnya oleh ibu beliau. Kita tahu dan maklum bahawasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ni termasuk daripada kalangan sahabat Nabi yang dijamin syurga. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi tentang 10 orang sahabat yang dijamin syurga, yang disebut dengan Asyaratul Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang telah dijanjikan syurga. Para ulama cuba menyusun bermacam-macam cara untuk kita ni kenal 10 orang tersebut. Sama ada dibuat manzumah ataupun dibuat syair. Antara syair yang dikarang oleh para ulama untuk kita tahu 10 orang sahabat yang diambil syurga tu, salah satunya, dia banyak syair, tapi salah satunya ialah syair yang berbunyi Al-ashratul mubasyiruna hahumu fil jannatir rahmani multaqahumu qawlun muthiqun min ghairi raibin qawlun nabiyil mustafa ahsahumu habibuna Abu Bakrin kaza Umar Uthmanu ma'ali istafahumu wabnu Zubairi Talhata Sa'dun Sa'id Abu Ubaidah bin Aufin hahumu. Ini salah satu pada syairnya. Banyak lagi yang lain. Dalam syair yang lebih kurang 4 bait ni, 4 rangkap ni, dia sebut pada kita secara ringkas 10 orang sahabat yang diambil syurga. Dia sebut al-ashratul mubasyiruna hahum.
10 orang yang dijamin syurga itu, inilah dia. Fil jannatir rahmani multaqahum. Di syurga Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman menjadi tempat bertemu mereka. Qaulun muthiqun min ghairi rabbi. Kata-kata yang pasti, tiada ragu padanya. Qaulun nabiyil mustafa ahsahum, iaitu sabda Nabi yang telah membilang mereka itu. Habibuna Abu Bakrin kaza Umar. Kecintaan kita iaitu Abu Bakar, demikianlah Umar. Abu Bakar, kemudian Umar. Uthmanu ma'ali istafahum. Uthman, kemudian Ali yang dipilih olehnya. Wabnu Zubair Talhatun Sa'dun Sa'id. Dan Ibnu Zubair, Talhah, Sa'ad dan Sa'id. Abu Ubaidah bin Aufin hahum. Kemudian Abu Ubaidah dan Abdurrahman bin Auf, 10 orang, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Zubair, kemudiannya Sa'ad, kemudiannya Sa'id, Abu Ubaidah dan Abdurrahman bin Auf, 10 orang. Maknanya kalau kita tengok daripada sahabat-sahabat tu, mereka mempunyai cerita masing-masing. Apa yang menyebabkan mereka tu ada keahlian untuk masuk syurga. Daripada Abu Bakar sampailah kepada Abdurrahman bin Auf. Dan tak terlepas juga daripada 10 orang sahabat yang di syurga ni, cerita-cerita yang disandarkan pada mereka tentang keadaan mereka itu masuk syurga. Sama ada daripada hadis yang sahih ataupun daripada hadis yang dhaif, bahkan ada hadis yang palsu pun. Kita tahu bahawasanya Nabi menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq itu akan masuk syurga daripada semua pintu yang dia kehendaki. Maknanya dia akan dipanggil daripada semua pintu. 8 pintu syurga tu dia akan dipanggil daripada semua pintu. Ini satu kemuliaan orang VIP. Tapi ada hadis palsu yang menyebutkan tentang keadaan Abdurrahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak kerana dia kaya. Kerana dia satu orang yang banyak harta. Banyaknya harta dia tu menyebabkan dia mengalami sedikit kesukaran untuk masuk syurga. Hadis inilah hadis yang tak benar disandarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Sebab dalam senarai sahabat yang 10 orang masuk syurga tu, bukan dia seorang saja orang kaya. Di situ adanya Uthman bin Affan, menantu Nabi. Di situnya ada juga ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu yang kita nak cerita pada malam ini. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kita tahu dan maklum bahawasanya dia ni daripada kalangan sahabat Nabi yang bukan hanya 10 orang dijamin syurga, tapi ianya daripada kalangan min istijabatid doa, daripada sahabat yang doa dia mustajab. Dan kita boleh tengok yang mustajab doa ni bukan daripada kalangan orang yang hidup semata-mata beribadah, tak buat benda lain. Maknanya hidup hanya baca Quran, hanya salat, hanya buat ibadah, tak buat kerjaan lain. Tapi ada sebahagian daripada sahabat yang doa dia mustajab, walaupun dia tu ada profession yang kita kira profession yang sibuk, iaitu seorang usahawan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis at-tajirul amin, peniaga yang amanah, yang jujur, akan bersama dengan Nabi as-siddiqin asy-syuhada, iaitu orang-orang yang benar dan juga orang-orang yang mati syahid di dalam syurga. Itu ialah satu kedudukan. Nak tunjuk bahawasanya tidak terhalang satu orang tu untuk masuk syurga daripada profession-profession yang berbagai-bagai. Okey. Kita tengok muka surat 66, kalau buku lama ni muka surat 37. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan turunnya ayat yang ke-15. Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijrah merekodkan bahawa ibu Sa'ad, iaitu mak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apabila mengetahui pengislaman anaknya, telah melancarkan mogok untuk tidak makan dan tidak minum, sehinggalah anaknya kembali kepada penyembahan berhala. Bila mana dia tahu anak dia masuk Islam, dan ini daripada kalangan orang yang disegani daripada kalangan Quraisy ataupun penduduk Mekah pada waktu itu, lalu dia tak boleh terima dengan berita ikutnya anak dia terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan mengenai turunnya ayat ini. Katanya, aku seorang yang sangat taat kepada ibuku. Apabila aku memeluk Islam, ibuku menyangkal. Menyangkal tu maksudnya tak boleh terima. Wahai Sa'ad. Lalu dia pun jumpa Sa'ad dan dia cakap tentang tak puas hati dia tu. Apakah yang aku lihat engkau telah lakukan ini? Engkau telah melanggar jalan datuk nenekmu. Ini ialah benda yang biasa. Dialog musyrikin Mekah bila mana daripada mana-mana kabilah mereka masuk Islam. Maka mereka akan mengatakan ini ialah sebuah pengingkaran ataupun penentangan. Kita bagi tadi dalam tahsin dan juga tadabbur ringkas kita selepas subuh, kita lalu ayat yang ke-23, ayat yang ke-22 sebelum pada tu lagi. Dalam surah Az-Zukhruf, bila mana Tuhan cerita tentang perangai penentang-penentang wahyu ni, apa yang mereka guna sebagai ayat lapik. Nak kata apa yang mereka tentang Rasulullah tu benar. Mereka kata, inna wajadna aba'ana ala ummah. Yang tu pada ayat 22 surah Zukhruf. Dan diulang sekali lagi pada ayat yang ke-23 surah Zukhruf. Qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah. Dua kali diulang. Ayat 22 dia hanya sebut umum, semua orang sebut macam tu. Ayat 23 yang kuat mengeluarkan slogan ini ialah mutrafuha, iaitu orang-orang yang mewah di kalangan mereka, daripada kalangan pemimpin dan juga daripada kalangan orang kaya. Apa yang diorang sebut? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami telah mengikuti nenek moyang kami, bapa-bapa kami, datuk-datuk kami, yang mana mereka ini ala ummah. Ala ummah dalam tafsir sebut ala millati Ibrahim, di atas ajaran Ibrahim. Bukan setakat itu saja, bahkan mereka kata wa inna ala atharihim muqtadun. Bahkan kami dapati nenek moyang kami yang kata sembah berhala ni, yang memperkenalkan berhala, bawa berhala daripada luar masuk ke Kaabah, masuk ke Masjidil Haram, muqtadun, mereka ini daripada kalangan orang yang betul ikut keaslian dan ketulinan, authenticity ajaran Ibrahim. Sebab tu kita baca pagi tadi, Tuhan pun sebut sikit tentang Ibrahim pada ayat 26 surah Zukhruf. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budu. Ketika mana Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, aku berlepas diri daripada apa yang kamu buat. Benda yang sama berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mana dia menerima ajaran Tauhid. Terima ajaran Tauhid ni maknanya tak nak menyembah berhala ataupun tak nak lagi sebut dalam puji-pujian kepada Tuhan lalu dilapik dengan puji-pujian kepada berhala. Tak nak sebut dah. Dah start dah buat benda macam tu. Nak berhenti buat benda macam tu. Jadi bila mana satu orang dia ikut Muhammad, dia akan menjadi orang yang menghentikan ideologi ataupun kefahaman politism dalam akidahnya. Tak seru banyak nama dah. Apa masalah, apa problem, apa saja masalah dalam hidup akan sebut Allah, tak sebut yang lain. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang yang terpanggil untuk menjadi orang yang macam tu. Di sisi musyrikin Mekah, orang-orang yang macam ni dipanggil sebagai sabi'in. Sabi'in dengan makna orang yang pelik, memilih jalan yang berbeza daripada datuk nenek moyang yang terdahulu. Sebab tu dalam riwayat Ibn Kathir, mak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia datang jumpa Sa'ad, dia kata, hal sabi'ta ya Sa'ad, adakah engkau telah menjadi orang yang pelik ataupun orang yang murtad? Sabik tu kadang-kadang boleh beri makna dengan murtad, berpaling, tak ikut. Sebenarnya yang murtad tu mereka daripada ajaran Ibrahim. Tapi tuan-tuan boleh tengok betapa dahsyatnya pada zaman itu, dia punya arus perdana dia, yang tauhid itu murtad, yang murtad itu tauhid. Seperti mana kita pernah tahu dan maklum sebelum pada ni, bagaimana turunnya ayat-ayat berkenaan dengan arak dan judi dalam Al-Quran.
Kenapa soalan-soalan berkenaan dengan arak dan judi ditanya oleh musyrikin Mekah? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang arak dan judi. Kerana Nabi datang dan menyampaikan arak dan judi dan apa saja yang berkait dengannya. Majlis untuk meraihkan permainan itu. Ataupun apa saja hiburan yang ada pada waktu benda tu wujud. Arak wujud, judi wujud, apa saja hiburan, Nabi ni mengasingkan diri, menjauhkan diri. Dan orang-orang yang ikut Nabi pun jauh. Sehingga mengundang rasa pelik. Sebab menjadi kebiasaan orang-orang Arab, bila mana ada majlis orang minum arak ni, dia jadi ramai, orang berkerumun di situ. Tapi Nabi tak pergi. Lalu dia orang pun tanya. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, qul fihima ismun kabirun. Katakanlah kepada mereka, dua benda tu, arak dan judi, mengandungi dosa yang besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lagi besar daripada manfaatnya. Para ulama sebut, ada manfaat kepada arak dan judi. Apa manfaat arak? Manfaat arak ni boleh digunakan sebagai salah satu bahan perubatan. Tapi ada sukatannya. Manfaat judi di mana? Judi tak ada manfaat. Tapi tujuan berjudi dan apa yang dilakukan oleh orang Arab selepas berjudi, yang tu ada manfaat. Iaitu orang Arab bila mana dia berjudi, duit dia menang judi itu, dia gunakan untuk bantu orang yang dikelilingi hutang. Dia tak guna untuk dia. Niat baik tu, suka tolong orang, tapi nak tolong orang tu, guna jalan kotor. Manfaat dia lah pada tolong orang tu. Tapi cara nak tolong orang tu, cara yang tak bersih. Dan dia orang maklum, judi itu ialah benda yang tak bersih. Sebab tu waktu berlakunya runtuhan Kaabah, nak bina balik Kaabah, Hijir Ismail, yang kita tengok sampai ke hari ni, itu ialah kesan daripada tak cukupnya duit untuk bina dan sambung Hijir Ismail tu biar bersama dengan bangunan yang asalnya. Jadi dia hanya buat lengkungan saja. Dia tak dirikan sambungan. Sebab sebahagian riwayat menyebutkan Hijir Ismail itu ialah tempat Nabi Ismail duduk, ataupun tempat Nabi Ismail meletakkan binatang ternakan dia. Kita kata kandang lah kot. Kandang kambing dia ataupun kandang biri-biri dia. Hijir Ismail itu. Dan ia bahagian daripada Kaabah. Dia orang tak guna duit judi. Tapi dia orang guna untuk bantu orang lain yang berhutang dengan duit judi. Tapi untuk buat rumah Allah, dia orang tahu benda tu tak boleh. Benda tu kotor. Dia orang maklum benda tu kotor. Okay. Jadi ketika mana Nabi ni dia tak pergi benda tu, dia mengundang pandangan yang pelik. Saya nak sebutnya ialah bagaimana arus perdana yang berlaku pada waktu itu. Orang yang tak pergi majlis orang minum arak, orang yang tak berjudi, dipandang sangat pelik. Orang yang tak sembah berhala, sangat pelik. Itu suasana Nabi berada padanya. Itu suasana orang beriman, sahabat yang awal berada padanya. Dan untuk kita tahu juga, orang-orang kaya tertentu pada zaman itu, seperti orang-orang bangsawan daripada kalangan keturunan yang mulia, macam Abu Bakar, macam Ali bin Abi Talib, dan beberapa orang sahabat yang lain seperti Abdul Rahman bin Auf. Mereka ni orang kaya, orang bangsawan yang ada kedudukan tersendiri, dihormati oleh masyarakat Arab jahiliyah. Mereka ni bukan daripada kalangan penyembah berhala. Mereka tak pernah sembah berhala pun. Macam Abdul Rahman bin Auf, macam Abu Bakar. Tapi kenapa tak ada orang petikai? Sebab dia orang yang ada kedudukan. Macam sama kita lah tuan-tuan, bila mana satu orang dia ada kedudukan, dia tak buat, orang tak petikai dia. Sebab dia ada kedudukan, orang tahu dia ada speciality berbanding dengan orang-orang biasa. Tapi kalau orang biasa tak buat, memang akan ada orang yang cakap-cakap tentang tak buatnya dia terhadap benda tu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas telah memilih untuk menjadi pengikut kepada orang yang berlawanan arus pada waktu itu. Kemudian dia sebut sini, jika engkau tidak mahu tinggalkan agamamu itu sekarang juga, nescaya aku tidak mahu makan dan minum sehinggalah aku mati. Dia ugut anak dia. Mak dia ugut Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau sekiranya kamu tak nak balik kepada agama nenek moyang kamu, maka aku akan mogok daripada makan dan minum. Tak nak makan, tak nak minum, sampai mati. Kata Sa'ad, ibuku terus bersungut dan mencaciku.
Maknanya mulut dia tu memburuk-burukkan Sa'ad terhadap pilihannya. Katanya, wahai anak yang mahu membunuh ibunya, aku memujuknya, wahai ibuku, janganlah membuatkan perkara seperti itu. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini sama sekalipun, walau apa pun yang berlaku. Maknanya mak dia tu yang sebelum pada ni panggil dia dengan nama-nama yang indah, panggilan yang indah, lalu dipanggil dengan ya qatila ummuh, wahai pembunuh maknya. Mak dia sebut macam tu. Mak dia sebut macam tu kepada anak dia. Wahai orang yang ingin membunuh, ingin memerangi maknya. Lalu dia pun kata, jangan sebut perkataan tu. Dan jangan berharaplah untuk aku tinggalkan agama ni, walaupun apa jadi. Maknanya kalau kita tengok, Sa'ad bin Abi Waqqas telah diuji oleh Allah Azza wa Jal untuk mempertahankan pendirian dia yang benar. Mempertahankan pendirian ni bukan benda mudah. Memerlukan kekuatan. Memerlukan hati yang betul-betul kuat, mental yang kuat untuk menghadapi. Bila mana kita memilih satu jalan dan kita yakin terhadap jalan itu, bila mana datang halangan-halangan untuk blok jalan yang kita ambil itu, kita kena jadi orang yang betul-betul kuat, berdiri, tidak jatuh, tak rebah orang kata. Bila mana berlaku apa-apa halangan. Ibuku terus mendesakku untuk menukar agama sepanjang siang dan malam. Enggan makan dan minum. Esok harinya aku melihat dia sangat letih sekali. Maknanya satu hari suntuk dah ni. Dia dah mogok. Duduk tengah panas, tak makan, tak minum. Masuk hari kedua. Menyebabkan pada waktu tu dia letih. Kemudian dia teruskan lagi mogoknya pada hari kedua. Tidak mahu makan dan minum buat hari kedua. Dan seterusnya buat hari ketiga. Pada pagi hari ketiga itu aku melihat dia benar-benar sudah tidak bermain lagi. Masuk hari ketiga, dia sangat-sangat drop dia punya kekuatan dia tu. Dia jatuh. Mak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Apabila aku melihat dia dalam keadaan yang sungguh membimbangkan, aku pun cuba sekali lagi untuk memujuknya. Kataku, ibuku, demi Allah, jika ibu mempunyai 100 jiwa sekalipun, lalu jiwa itu keluar satu persatu, nescaya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini sama sekali. Ibuku tahu sikapku dalam hal ini. Jadi, jika ibu hendak makan, maka makanlah. Dan jika kamu tidak mahu, terserahlah. Pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas. Lepas 3 hari dia tengok mak dia dah lembek dah ni, tak boleh buat apa. Akhirnya dia jelaskan pendiriannya. Dia jelaskan pendiriannya. Dia kata, kalau mak ada 1,000, ada 100 nyawa, satu nyawa keluar. Maknanya, keluar satu nyawa, hidup balik, keluar satu nyawa, hidup balik, dia tak akan tukar agama ni. Kalau nak makan, makan sekarang. Kalau tak nak makan, ikut sekati. Maknanya dia telah beri demand kepada mak dia. Dan akhirnya manusia, seperti mana kita tahu dan maklum, tambah pula seorang ibu dengan anaknya, last sekali dia akur. Last sekali dia pun makan. Dia pun malah nak kata apa dah terhadap pilihan anak dia, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan akhirnya dia pun berhenti daripada mogok lapar tu, dia pun makan. Pada waktu tu turun ayat yang ke-15 daripada surah Luqman ini, iaitu ayat yang berbunyi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksud daripada ayat 15 surah Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sekiranya kedua ibu bapa kamu atau salah seorang di antara keduanya mendesak kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu pun, pada fikiran sihatmu ianya tidak mengetahui tentang apa yang dia suruh. Maknanya mak ayah kita tak tahu, yang dia suruh ni tak betul. Allah Ta'ala kata, fala tuti'huma. Jangan taat pada mereka. Walaupun mak ayah kita tu tahu ataupun dia tak tahu.
Dia tahu ke dia tak tahu ke, bila mana dia suruh benda yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, dia tak buat. Kita tak buat. Kita sebagai anak tak buat. Untuk konteks kita, orang Melayu, mak ayah kita mungkin tak menyuruh kita untuk melakukan kesyirikan. Dia tak mungkin suruh kita sembah. Tapi kadang-kadang boleh jadi, ada setengah-setengah kes. Sebab penyembahan kepada selain daripada Allah Ta'ala ni, dia tak datanglah bentuk sembah berhala agama lain. Antaranya ialah meneruskan jamuan-jamuan yang disebabkan daripada perjanjian orang tu dengan jin, contohnya. Macam setengah-setengah orang, keturunan dia tu dia ada perjanjian dengan jin untuk jaga turunan dia, yang kita orang Melayu sebut sebagai saka. Sebahagian anak ni diwariskan untuk meneruskan jamuan terhadap hantu ataupun semangat yang jaga. Dan benda ni memang sukar. Kita yang tak hadapi ni, alhamdulillah, kita tak rasalah benda tu, dan kita pun tak nak berhadapan dengan benda tu. Tapi bila mana ada orang yang hadapi, ianya satu benda yang berat. Saya secara peribadi pernah jumpa satu orang muda, tapi dia berumur beza 2-3 tahun, dia tua sikit pada saya. Bila mana dia ikut kuliah, dia pindah tempat, dia duduk satu daerah, lepas pada tu dia pindah ke daerah lain di Terengganu. Di daerah yang baru dia pindah kerja ni, dia banyak hadir kuliah dan dengar tentang bahaya syirik, bahaya terlibat dengan ilmu hitam, terlibat dengan benda-benda yang berkait dengan jin, syaitan, apa semua ni lah, termasuk jamuan-jamuan. Jadi dia pun waktu tu sedar benda tu salah, tak boleh. Sebab dia termasuk daripada mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Cuma dia terpaksa berhadapan dengan family dia. Mak ayah dia dah tak ada. Yang ada hanyalah pak menakan ni, pak saudara dia lah, dan mak saudara dia, dan adik-beradik dia. Mereka ni ada satu rumah pusaka, rumah lama yang usia ratusan tahun, yang diwariskan daripada ayah dia, daripada datuk nenek moyang yang atas-atas, yang mana rumah ini memerlukan jamuan setahun sekali pada tiang serinya. Ada setengah-setengah kepercayaan seperti itu. Tengok rumah dia pun semacam rumah lama. Tiang seri itu pula ada lapik kain-kain tertentu yang melambangkan adalah semangat apa yang dia nak panggil. Dan waktu nak dirikan rumah tu pun adalah upacara apa. Dan family dia ni sangat percaya, ketika mana tak buat jamuan itu, berlakulah kecelakaan kepada family itu dalam masa setahun itu. Akhirnya bila mana warisan rumah tu jatuh pada dia, sebab dia ni anak yang dipercayai, dia bukan anak sulung tapi dipercayai, mungkin kerana dia kerja elok sikit. Jadi dia tu macam jadi pengarah program untuk tahun tu. Untuk tahun tu nak bagi jamuan dekat tiang seri ni, dia lantik. Dia akan ada giliran lah adik-beradik dia ke pak menakan dia apa semua. Dan jamuan tu memerlukan beberapa item lah. Antaranya kambing warna hitam, darah daripada balong ayam warna hitam, macam-macam lah. Itu normal. Okay. Jadi dia kata tahun ni kita tak buat. Pak menakan dia ataupun pak saudara dia dah ada yang dah tarik muka. Dia kata kalau nak dengar berita buruk dalam family ni, beranilah tak buat. Tak buat. Akhirnya dia memberanikan diri, tawakal daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tak buat. Pada tahun yang sama, lebih kurang sekitar 3 ke 4 bulan. Ni dia cerita depan saya lepas daripada dia lama dah lah mengikuti kuliah. Bukan kuliah saya je lah, kuliah mana-mana orang pun yang ada di Terengganu tu. Ustaz-ustaz lain pun. Dia cerita lepas 4 bulan, ngam 4 bulan. Sebab dia kata dari segi pantang saka tu 100 hari selepas daripada hari yang sepatutnya dijamu, 100 hari tak dijamu, maka hari yang ke-100 dan ke atas tu akan ada kecelakaan berlaku. Adik-beradik dia seorang aksiden yang teruk, laluan bypass antara Kuantan dan Kemaman tu, aksiden teruk, kawasan tu pula kawasan yang gelap, mati. Jadi pak menakan ni pun menyalahkan dia. Itulah, dah pesan dulu suruh buat, tak nak buat. Bila mana dia kena tu, dia terpukul. Dia kata saya tak tahu nak buat apa Ustaz, tapi saya yakin kematian itu bukan kerana tak jamu benda tu. Kematian itu bukan kerana tak jamu benda tu. Sebab ketaatan kepada pak menakan ni sama macam ketaatan kepada ayah kita betul.
Bila mana mati ayah kita, meninggal je ayah kita, adik-beradik belah ayah kita ni, dia menempati tempat kedudukan macam ayah kita balik. Kita kena taat pada dia. Itu. Ataupun kalau belah ada lagi mak kita yang meninggal, maka mak saudara yang belah mak tu, dia akan menempati kedudukan macam mak kita balik. Kita kena taat pada dia, pada benda yang betul lah. Akhirnya dia buat keras lah. Dia buat keras. Okay. Dan banyak benda berlaku. Anak dia dikacau, dia ada anak perempuan. Anak dia kena meracau, tapi dia tahan. Dia tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Dia buat tak indah je. Memang banyak benda yang berlaku dalam rumah dia apa semua. Rumah dia puas, dia panggil macam-macam ustaz untuk pergi settle rumah dia. Dan ada satu orang ustaz last sekali. Satu orang ustaz daripada Singapura. Saya tak nak sebutlah nama sebab ustaz tu pun pernah duduk di Perlis untuk beberapa tempoh. Tapi ustaz tu diimport khas daripada Singapura. Maksudnya kalau saya sebut nama tuan-tuan kenal kot. Tapi saya tak nak sebut lah. Dia pergi rumah kawan tu one night, satu malam saja. Selesai semua masalah. Tanpa ada apa-apa bacaan pun. Hanya dia just duduk, dia baca surah Baqarah, habis, selesai. Tak ada apa-apa gangguan, tak ada. Dia kata, yakin pada Allah, tahun depan jangan buat lagi. Jangan jamu lagi. Tahun seterusnya dia tak buat jamuan. Tak ada apa-apa. Dan sampai sekarang dia tinggalkan. Sampai sekarang dia tinggalkan. Tanpa dia ikut saranan setengah-setengah ustaz yang lain, dia kata saka ni kena cari balik bomoh yang bagi saka tu, dialah yang kena pelepah balik, dialah yang kena buka balik uraian beberapa ahli keluarga keturunan-keturunan ni. Sebab dia ada ustaz-ustaz yang masih lagi terpalit dengan perubatan lama ni. Jadi ustaz yang Singapura tu kata tak payah. Duduk rumah ni, baca surah Baqarah, baca surah Baqarah, baca surah Baqarah. Itu saja. Apa jadi jangan peduli. Jangan buat apa-apa. Sebab antara tips yang paling terbaik menghadapi makhluk halus yang suka mengacau ni ialah kita buat macam dia tak ada. Dia kacau apa pun, kita biar. Tapi dengan syaratnya, hati tu kena kuat lah. Memang benda ni payah. Cuma nak katanya, antara cara yang paling ampuh sekali, ialah kita biarkan benda tu. Last sekali, akhirnya benda tu bosan dan dia menghilangkan diri dan dia hilang macam tu saja. Cuma nak bawa ustaz pada Singapura tu payahlah sikit sebab ustaz tu pun tak dapat mengajar di Terengganu sebab ada isu tauliah apa semua lah ustaz tu. Cuma dia yang boleh buat. Yang duk kata dia sesat tu panggil hantu makin ramai. Yang duk kata dia sesat tu, yang duk kata ustaz daripada Singapura tu sesat, panggil dia pergi baca rumah tu, makin banyak pula gangguan. Yang dituduh sesat tu sekali duduk selesai hantu tu tak ada. Mungkin itu kemuliaan lah. Kita taklah kata nak taksub semua, taklah. Cuma nak katanya Allah Ta'ala selamatkan. Dan Allah Ta'ala, orang kata apa, bantu dia dan kuatkan ikatan akidah dia. Cuma dia pilih pendirian, dia tak ikut Pak Menakan dia. Walaupun Pak Menakan dia dah tarik muka, Pak Menakan dia kata, kalau tak nak buat, biar aku buat. Dia kata jangan buat. Dia kata kalau bawa kambing tu, dia sembelih kambing tu, buat gulai, makan. Kita tak akan sembelih untuk tiang sendiri, kita sembelih untuk orang makan. Dia hantar masjid, bagi jamuan makan. Akhirnya tak buat lah. Akhirnya tak buat. Cuma nak katanya, kita tak kena, mungkin kita rasa macam biasalah hidup ni. Tapi orang yang kena, dia akan tahu benda tu. Perit dan payahnya. Macam mana yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ataupun pada contoh-contoh yang lain, kalau tuan-tuan tengok, sebahagian daripada mak ayah kita ni, dia mewasiatkan. Wasiat pada kita untuk buat sesuatu pada kubur dia. Kena mak ayah pula yang jadi cengih, yang jadi tak dengar kata ni. Bila mana kita tak payah buat binaan-binaan yang pelik ni, tak payah buat. Sebab ianya bukan daripada petunjuk Nabi. Setakat bubuh batu nisan tu okey lah. Yang pelik-pelik tak payah buat. Sebab dulu di setengah-setengah tempat ni, dia orang suka designkan kubur tu. Dia bukan orang kata apa, bubur kepuk biasa. Dia design kubur. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah dengar 15-20 tahun yang lepas lah, ada satu tanah perkuburan di Dungun ni. Dungun, tempat saya lah di Terengganu. Ada satu kubur tu, kubur dia bentuk perahu. Dia punya kepuk tu bentuk perahu. Orang tanya anak dia, kenapa buat? Arwah ayah dulu suruh buat.
dia buat. Tak perlu buat. Orang datang, sampai pejabat agama pun datang. Akhirnya cubaan untuk runtuhkan, tapi dengan sebab dia rasa itu wasiat yang perlu untuk dipatuhi. Tak perlu patuh. Kalau mak ayah kita jenis cengih, jenis bekeng lah kita kata, dia ni marah kita ya kan dulu. Tak apa saya buat. Nanti dia mati kita tak payah buat. Sebab dia tak akan bangkit cek tengok balik. Oh tak buat awalnya ya? Tak, dia tak cek. Dia macam satu kes. Saya ingat di Kemaman dulu ada satu surau saya mengajar. Surau tu ada nama tempat dia, tapi dia combine dengan kubur. Surau tu dia sebelah kubur. Macam masjid kita lah, sebelah tu kubur. Surau tu dia ada, dia ada problem. Pagar kubur dia tu selalu dilanggar accident. Orang langgar sebab dia tepi jalan. Dan duit masjid ni, duit surau tu banyak habis kerana repair pagar kubur. Akhirnya datang pengurusi baru, dia kata tak payah pagar lah kubur tu. Yang duduk dalam tu tak lari dah. Kita peruntuh semua. Sebab yang dalam kubur tu kita pagar tinggi mana, dia tak lari dah. Dia duduk dalam kubur tu. Kita buat jenis open. Bila mana buat open, ada satu Myvi tu, dia langgar, dia masuk dekat batu-batu nisan tu. Dia dikuburkan. Mana kata, dia dikuburkan. Tak tahu apa benda problem kawasan tu bagi divider pun orang langgar, bagi pagar kubur tu dia langgar. Last sekali bila mana kubur tu dia runtuhkan, kereta tu langgar. Mana beberapa kubur jugalah yang dia masuk tu, sampai terbuka jugalah beberapa kubur-kubur yang baru tu. Dan akhirnya dinasihatkan, minta dengan pejabat agama supaya dibuat pemindahan tempat. Sebab kawasan tu kawasan yang orang lalu lalang. Dia macam kita ni orang tak lalu lalang. Sebab dia ada divider, dia ada flyover ni, jadi laluan tu tak menjadi laluan yang sibuk. Dia ni laluan ada sekolah lagi apa semua, menyebabkan orang pula bawa kereta laju-laju. Dia orang Terengganu ni, dia ada satu perangai bawa kereta laju semacam highway 120, dalam kampung 180. Dalam kampung lagi laju. Sebab tu orang tanya, apa kampung ni tak ada orang? Mati kena langgar accident, semua bawa laju. Sebab tu sunyi je kampung ni. Dalam kampung lagi laju. Saya pun tak faham kenapa kampung tu dia jadi laju sikit. Cuma nak katanya, akhirnya dia buat pemindahan, barulah lega. Tapi ada lagi lah kubur-kubur yang lama tu. Cuma nak katanya, kubur-kubur itu telah diwasiatkan untuk dicantikkan sekian. Tak perlu ikut. Jangan ikut wasiat itu. Fala tuti'huma, ikut pada ayat ni. Jangan ikut. Sebab ianya benda yang Nabi larang. Just letak batu nisan, dah cukup. Selesai yang tu. Okey. Walaupun benda tu bukanlah penyembahan berhala. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas ni kes dia sembah berhala. Kes dia lah sembah berhala. Tapi yang yang zaman kita ni tak suruh sembah berhala lah, tapi mungkin suruh buat benda-benda yang kita sebut tadi. Tu antara contoh, mungkin ada banyak lagi contoh yang lain. Okay. Kemudian kata Allah Ta'ala, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bersahabat baiklah dengan kedua ibu bapa itu di dunia dengan sebaik-baiknya. Ma'rufah ni maksudnya buat baik betul. Walaupun dia dengan kita ada isu. Mungkin dia tak suka pegangan kita, pilihan kita, kecenderungan pilihan hidup. Bukan kecenderungan agama. Sebahagian orang ni dia bergaduh dengan mak ayah kerana dia tak ikut mak ayah dia suruh kerja itu. Akhirnya mak ayah dia pilih untuk palau dia. Pun kena buat baik. Wattabi' sabila man anaba ilai. Dan turutlah jalan-jalan orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal saleh, iaitu jalan para sahabat, jalan para nabi dan rasul yang terdahulu. Ikut dia orang, jangan terpengaruh. Cuma nak katanya, dengan mak ayah ni dia ada cara yang berbeza kita berinteraksi berbanding orang lain. Sebab dalam agama kita, dia memang meletakkan kedudukan khusus mak dan ayah ni untuk diistimewakan dan dilakukan ihsan pada dia, ditunjukkan ihsan kita. Cuma antara benda yang kita mungkin jarang tahu dan mungkin kita tak berapa faham sangat, buat baik pada mak ayah ni ialah kita bagi semua benda yang dia nak daripada kenikmatan dunia pun. Apa sajalah dia nak, suruh baiki rumah dia, kita baiki. Benda tu bagus, tak salah pun. Dia nak kenderaan baru, kita bagi apa semua, tak salah.
Tapi antara satu side yang perlu juga anak tu buat pada mak ayah dia ialah membimbing mak ayah dia supaya tidak terpedaya dengan nafsunya. Yang ni payah sikit. Bila mana dia minta benda-benda yang pelik-pelik ni, kita kena kawal dia. Anak kena kawal. Cuma kena cakap elok lah. Dia minta suruh renovate rumah ke, tambah bilik ke, beli kereta baru ke apa semua. Tapi dia tu kurang cekap dah apa semua. Kita yang kena nasihatkan. Kena bagi tahu elok-elok. Yang ni mengikut kepada kapasiti keluarga masing-masing. Yang ni tak ada cara khusus. Cuma nak katanya macam mana cara kita nak bagi tahu. Tapi memang hakikatnya bila mana kita nak baiki dia dari segi benda yang dia nak kita halang, biasanya dia akan bermula dengan dia tak puas hati kita. Dia tak suka. Ataupun dia banding kita dengan adik-adik lain. Dia kata tengok Alung tu. Apa yang aku minta semua dia bagi. Hang ni payah. Minta sikit kata ni tak boleh, tu tak boleh apa semua. Kadang-kadang sebahagian ujian yang berlaku. Kita beri lalu azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey. Dalam ayat yang ke-15, kita tengok dalam buku tu, bila mana Allah Taala sebut wattabi' sabila man anaba ilai, maknanya Allah Taala nak beritahu prioritinya ialah mengutamakan tauhid. Dan kita dah sebut tadi bagaimana ibu bapa ni dia perlu untuk anak ni, dia perlu untuk nasihat juga ibu bapa pada benda-benda yang membahayakan agama dia. Kalau kita sayang pada mak ayah kita, kita kena bantu dia untuk dia pun elok agamanya. Bukan setakat elok luaran dia, elok rumahnya, elok kenderaannya, elok agamanya. Ini antara side yang orang kurang ambil perhatian. Sebab birrul walidain itu bukan hanya memenuhkan keperluan material, tapi juga ialah membantu ibu bapa terhadap benda-benda agama ni.
ataupun apa-apa saja yang mendekatkan diri dia dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi itu antara bentuk buat baik kepada mak ayah yang sebahagian orang dia kurang ambil perhatian. Nak nasihat, nak bagi dia panduan supaya dia ni hidup dengan cara yang baik apa semua. Sebab kita tengok antaranya ialah Nabi Ibrahim. Dia selalu cerita pada ayah dia tentang tauhid ni. Walaupun benda tu annoying lah untuk ayah dia. Sehingga ayah dia pernah halau pun kerana duk cakap ni. Tapi atas sebab sayangnya anak kepada ayahnya, dia tak nak ayah dia tu terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebab tu dia pernah minta kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim, di akhirat nanti supaya jangan didatangkan ayah dia tu dalam keadaan yang memalukan dia. Sebab ada hadis riwayat Muslim, Nabi kata ayah Nabi Ibrahim ni waktu di padang mahsyar dia cari anak dia. Waktu tu baru dia nak declare apa yang akan bawa ni betul. Hari ni baru aku nak ikut. Tapi tak ada lah. Sehinggalah dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala menukarkan ayah Nabi Ibrahim tu menjadi dalam rupa binatang. Tak dikenali orang. Dan dilemparkan ke dalam neraka. Sebab Nabi Ibrahim minta wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan malukan aku ketika mana hari aku dibangkitkan, iaitu dengan ayah aku datang dalam bentuk yang hina. Itu ialah cara ataupun konsep sayang yang sebahagian orang, ataupun konsep birrul walidain, buat baik pada mak ayah, yang sebahagian orang dia ketepikan. Bukan hanya memberi kemewahan semata-mata, serve perkhidmatan, tapi juga ialah memberikan kebaikan di akhirat. Itu yang penting. Secara umumnya, secara keseluruhannya kita boleh tengok apa yang nak disampaikan oleh penulis ialah dua asbab nuzul itu. An-Nadhr bin Harith dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ni nak tunjuk pada kita bahawasanya bahayanya bila mana kita menempatkan Al-Quran dengan benda lain, iaitu kita tempatkan Quran itu dengan bunyi-bunyian yang melalaikan, cakap-cakap yang melalaikan, dan juga pertahankan pendirian. Jadi daripada asbab nuzul yang dua ni, kita boleh tengok itulah yang ingin disampaikan secara kasar daripada surah Luqman ni. Jadilah orang yang memberi keutamaan. Beri keutamaan bila mana hidup atas dunia ni untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih daripada berinteraksi dengan bunyi-bunyian ataupun benda-benda yang sia-sia. Banyak nak dengar Quran daripada banyak nak dengar isu semasa. Itu lebih penting. Dan yang kedua ialah bila mana kita sayang satu orang, utamakan tauhid pada Allah Ta'ala. Sebab sayangnya orang tu pada kita ialah limpahan daripada Tuhan. Jangan gadaikan pendirian. Macam Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tidak menggadaikan pendirian. Jadi untuk kali yang akan datang, insya-Allah kita akan sambung pada bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh iaitu hikmah tokoh bukan rasul dalam surah yang penuh dengan ayat-ayat kauniyah. Yang ujung-ujung tu saya tak baca dah kot, sebab kita dah bagi rumusan. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita minggu depan. Tak 8 bulan, tak kita akan sambung next 15 bulan. Saya beritahu awal sebab 8 bulan saya tak ada di Perlis. Bermula 1 kuliah saya bermula 1 hari bulan 2 sampailah 9 hari bulan. Sebab saya pergi jaga ayah mentua saya yang dah sebulan duk ICU dengan sebab operate saraf. 2 kali dah operate. Satu operate saraf, yang kedua operate saluran pernafasan. Jadi saya terpaksa cuti kuliah seminggu. Daripada malam esok ada lagi. Orang yang follow kuliah di Masjid Alwi, malam esok ada lagi. Untuk tahsin tadabbur di masjid ni, esok subuh last, hari Khamis saya dah bergerak ke Seremban, di Hospital Seremban. Jadi next kuliah kita ialah pada 15 bulan, dan kuliah saya di Perlis ni akan bermula pada 9 hari bulan kalau saya sampai awal lah. Tapi 9 hari bulan tu dalam fasa berjaga-jaga. Takut kalau sampai lambat mungkin yang 9 tu tak ada, mungkin akan bermula 10 lah kot. Cuma itu makluman awal untuk pengetahuan semua orang yang follow lah. Jadi kita berpada situ, insya-Allah kita akan jumpa pada kali yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.